Okay, kita akan teruskan pengajaran kita untuk hari ini. Okay, masih lagi bab 3, nutrisi dalam tumbuhan. Okay, tapi kita akan masuk bahagian yang terakhir, iaitu 3.3, kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Okay. Sebelum tu kita lihat apakah standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran untuk 3.3 hanya ada satu sahaja, menerangkan penyesuaian nutrisi dalam tumbuhan. Apa maksud nutrisi? Boleh? Maksud nutrisi adalah proses organisma memperoleh tenaga dan nutrien daripada makanan untuk pertumbuhan, untuk penyelenggaraan, perbaikan tisu-tisu yang rosak. Okay? So, nutrisi dia adalah satu proses lah. Bagaimana organisma, tak kira lah untuk haiwan ke, untuk tumbuhan ke, untuk mendapatkan nutrien daripada makanan. Tapi untuk subtopik ni kita akan fokus nutrisi dalam tumbuhan. Seterusnya, penyesuaian nutrisi dalam tumbuhan. Okay, sesetengah tumbuhan mempunyai penyesuaian nutrisi yang berbeza daripada tumbuhan yang lain. Tumbuhan parasit, epifit dan tumbuhan karnivor. Okay, so nanti kita akan lihat dengan secara teliti berkaitan dengan tiga jenis tumbuhan ini. Iaitu tumbuhan parasit. Okay, tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan yang lain. Tumbuhan yang lain ni rujuk kita namakan sebagai pelumah. Akar tumbuhan parasit akan menembusi batang pelumah sehingga ke bekas vaskular pelumah untuk menyerap bahan organik, mineral dan air. Ini adalah contoh tumbuhan parasit. Bunga pakmah, bunga pakmah ataupun bunga rafflesia. Rafflesia adalah merupakan tumbuhan parasit. Manakala pokok yang dia hidup menumpang tu, yang ni kita namakan sebagai pelumah. Okay? So disebabkan akar tumbuhan parasit ni, dia boleh menembusi batang pelumah kan. So dia akan dapatkan makanan, dapatkan bahan organik, dapatkan mineral dan air daripada pelumah. Jadi tumbuhan parasit dia akan membesar dengan lebih cepat dan lebih subur jika berbanding dengan pelumah. Manakala pelumah pula dia akan mengalami kekurangan nutrisi. Kemudian dia akan mengering dan akhirnya dia akan mati. Boleh? So yang ni berkaitan dengan tumbuhan parasit. Contoh tumbuhan parasit adalah bunga pakmah. Seterusnya kita akan sambung tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan yang lain. Boleh? Tumbuhan yang lain ni dikenal sebagai pelumah. Tujuan tumbuhan epifit hidup pada tumbuhan yang lain adalah untuk mendapatkan lebih banyak cahaya matahari. Untuk menjalankan proses fotosintesis dan dia boleh menghasilkan ataupun mensintesiskan makanan sendiri. Yang ni adalah contoh tumbuhan epifit sebagai paku pakis langsung. Cikgu akan tunjukkan satu lagi gambar. Yang ni adalah salah satu lagi tumbuhan epifit. Ini adalah orkid. Pokok orkid. Tumbuhan epifit dia tidak akan mengancam pelumah. Akar epifit menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok pelumah. Dia tidak seperti dalam tumbuhan perifit. Tumbuhan perifit, akar tumbuhan perifit dia boleh menembusi batang pelumah. Tapi untuk tumbuhan epifit, akar epifit dia hanya menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok pelumah sahaja. Sebab itulah
tumbuhan epifit dia tidak akan mengancam pelumak. Kebanyakan epifit dia mempunyai batang yang bengkak. Kamu boleh cuba lihat di cikgu punya gambar. Ini batang orkid kan. Batang orkid kamu boleh lihat dia memang bahagian ni dia membengkak kan. Bahagian pada batang membengkak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyimpan banyak air. Next, seterusnya tumbuhan yang jenis carnivore. Tumbuhan carnivore boleh mensintesiskan makanan sendiri. Boleh menjalankan fotosintesis. Tapi spesialnya tumbuhan carnivore dia boleh melembeskan nektar. Nektar tahu kan? Madu. Dan mempunyai gelongsor. Tujuannya adalah untuk memerangkap mangsa. Contohnya serangga. Contohnya lalat. Next mangsa yang terperangkap dia akan tercerna ataupun dia akan dicerna dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Contohnya periuk kera ni dia ada jus pencernaan. So mangsa yang terperangkap dia akan dicernakan dengan jus pencernaan ni. Serangga yang ditangkap boleh membekalkan nitrogen kepada tumbuhan. So yang ni serangga yang terdapat di dalam periuk kera ni dia akan dicernakan oleh jus pencernaan kan yang terdapat di dalam periuk kera. Selepas pencernaan dia akan dapatkan iaitu nutrien nitrogen. Nitrogen sangat penting kita sudah belajar di kan. Nitrogen tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Kenapa penting untuk tumbuhan karnivora? Sebab tumbuhan karnivora hidup di kawasan yang tanah dia kurang sumber nitrogen. Rasanya ini sahaja untuk subtopik ini. Akan sambung bab 4 untuk pengajaran yang seterusnya. Ada apa-apa kamu boleh message teacher nanti. Boleh? Rasanya ini sahaja. Thank you semua.